Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita ni memulakan isi pelajaran, marilah kita ni sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Okey, sebelum kita ni masuk isi pelajaran, lebih baik kita ni mengetahui dulu apa yang terkandung di dalam gambar tersebut. Cuba pelajar-pelajar perhatikan apa yang terkandung di dalam gambar tersebut. Ada injek, ada pil, ada serbuk. Okey, garanti sudah pelajar-pelajar mengetahui apakah yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah mengenai dengan bahaya penyalahan gunaan dadah. Okey. Apakah dia? Macam manakah caranya? Bahayanya dadah itu kepada petani. Okey, pertama, dadah ialah apa jua jenis tumbuh-tumbuhan, apa saja yang jenis tumbuh-tumbuhan ataupun bahan kimia apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan sama ada dengan disuntik, dicucuk arah badan kita ni, ataupun ditelan menggunakan pil, ataupun disapu ataupun disapukan arah badan kita ni, tubuh badan kita ni, ataupun dihidu. Yang kata ni cium ni, yang kata ni sirok ni, dihidu, atau dengan cara apa sekalipun akan merubah fungsi tubuh badan, tingkah laku dan daya berfikir dan perasaan seseorang itu. Ini yang dikatakan dadah. Apa saja jenis tumbuh-tumbuhan sama ada disuntik, makan pil ataupun dihidu. Apa saja yang boleh merubah arah tubuh badan kita ni yang menyebabkan tingkah laku kita ni berubah atau yang dikatakan dadah. Seterusnya, dadah lazimnya digunakan dalam perubatan mengikut sukatan dan dos-dos yang tertentu dengan merujuk kepada pegawai-pegawai perubatan, contohnya sebagai penahan sakit dan penenang. Selalunya dadah ni digunakan masa tani berubat di hospital. Tapi ia mengikut sukatan dan dos-dos. Jadi bila tani gunakan untuk perubatan, untuk kebaikan, ia dibolehkan. Okay, tapi mesti ada dengan syarat-syarat yang tertentu. Okay, tadi dadah tu dibolehkan semasa perubatan. Tapi ada dadah yang ketiga. Okay. Dadah akan menjadi racun dan sangat berbahaya jika ia disalahgunakan. Dadah yang perubatan tadi tu, kalau kita ni salah gunakan, terlampau banyak dos, ia boleh membahayakan dan ia boleh menjadi racun di dalam badan kita ni. Jenis dadah yang sering disalahgunakannya antaranya ialah syabu. Ni nah, salah satu jenis dadah yang dipanggil syabu. Yang kedua, ganja. Ganja ni macam jenis serbuk daun. Yang ketiga, ektasi. Ektasi ni jenis pil. Dan seterusnya, heroin. Jenis serbuk. Salah satu nama dadah ni namanya heroin. Dan yang seterusnya, ketamin. Ketamin ni pun macam jenis kristal kalau anda silap. Dan akhir sekali adalah air amin di 5 jenis pil juga. Jadi semua dadah-dadah yang terkandung sini ni adalah jenis dadah yang berbahaya kalau masuk dalam tubuh kita ni. Kerana dadah ni mempunyai racun. Jadi kita ni, na'udzubillah min zalik, mestilah kita ni hindari dalam perkara-perkara yang jenis macam mana, barang-barang jenis macam mana ni. Jadi seterusnya bahaya penyalahan gunaan dadah. Yang keempat adalah penyalahan gunaan dadah antaranya boleh seorang itu ketagihan. Ketagihan ini artinya mau lagi. Kalau sudah habis, mau lagi, mencari lagi. Seterusnya merosakkan akal dan tubuh badan.
memudaratkan serta mendatangkan kebinasaan. Bila sudah petani ketagihan, barang itu sudah habis, petani mesti cari. Bila sudah cari, ia boleh memudaratkan diri petani. Boleh membuatkan petani sakit. Yang kelima, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang terjemahannya, dan janganlah kamu sengaja menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Dadah itu adalah berbahaya. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ini sama macam bahayanya firman yang diberikan kepada larangan merokok. Sama kan, larangan merokok kan berbahaya. Jadi dadah ini lagi berbahaya. Jadi ia adalah diharamkan. Yang keenam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud setiap yang memabukkan itu adalah haram. Apa saja yang jenis memabukkan itu adalah hukumnya haram. Haram ini artinya apa? Kalau ketani kerjakan mendapat dosa besar, dan kalau ketani ditinggalkan mendapat pahala. Jadi dalam firman Allah dan Rasulullah pun ada juga memberitahu mengenai dengan dadah ini. Yang ketujuh adalah berdasarkan dalil-dalil tersebut, hukum penyalahgunaan dadah adalah haram dan dilarang di sisi undang-undang. Jadi bila sudah ia memudaratkan dan dikatakan haram, jadi siapa saja yang mengambil ataupun yang terkandung di dalam penyalahgunaan dadah, ia boleh dikenakan undang mahkamah. Itu berbahaya. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya adalah kesan buruk penyalahan gunaan dadah. Orang yang setelah mengambil dadah tersebut, apakah kesannya? Penyalahan gunaan dadah boleh mendatangkan kesan sampingan yang membahayakan. Antaranya ialah, pertama, tingkah laku menjadi agresif dan hilang kawalan. Nina, kalau sudah orang itu ketagihan dadah, ia dapat mengawal dalam dirinya, ia boleh menjadi agresif, ia boleh menjadi ganas. Yang kedua, menyebabkan halusinasi dan kekeliruan. Ia boleh mengimajinasikan barang-barang ataupun perkara-perkara ataupun kejadian yang indah baik. Ia di dalam dunia lain. Halusinasi ini artinya dalam dunia lain dan mendapat kekeliruan. Seterusnya yang ketiga, mengganggu sistem saraf manusia. Dadah ini juga boleh menyebabkan segala sistem-sistem jantung, paru-paru, buah pinggang dan sebagainya. Boleh mengganggu tu sistem badan kita ni. Yang keempat, merosakkan akal dan kesihatan badan. Dan ia pun juga boleh mengganggu segala akal fikiran kita ni. Yang kelima adalah percakapan tidak jelas. Dan yang keenam adalah hilang daya ingatan, penglihatan dan pendengaran. Bila sudah racun itu masuk dalam otak kita ni, jadi perkara-perkara merosakkan akal, percakapan tidak jelas, hilang ingatan, penglihatan dan pendengaran ni mungkin besar kemungkinan akan terganggu ataupun terjejas. Yang ketujuh, hilang selera makan. Ia mana mau lagi makan-makan jenis macam mana? Yang makanan sihat. Pasal dalam badannya sudah mengandungi racun yang berbahaya. Jadi apa saja selera makannya, ia akan tertutup. Dan seterusnya adalah menyebabkan masalah pernafasan dan kematian secara mengejut. Bila sudah racun itu menyelubungi kita ni punya badan, tubuh badan ni, ia kan sudah menjadi racun. Jadi ia boleh menyebabkan kematian secara mengejut. Na'udzubillahi min zalik. Jadi seterusnya adalah akibat penyalahan gunaan dadah. Jadi apakah akibatnya setelah orang itu menggunakan dadah? Penyalahan gunaan dadah boleh mendatangkan akibat yang buruk bukan sahaja kepada penggunanya tetapi juga kepada orang lain. Antaranya ialah satu,
Okey, berdosa. Ini tentu sudah ni di tangan ia kerana ia memudaratkan dirinya dan orang lain. Jadi ia berdosa kerana menjerumuskan diri sendiri dan orang lain kepada kebinasaan. Seterusnya merosakkan akhlak. Jadi sudah tentu orang yang penyalahan gunaan dadah tu 100% itulah menjerumuskan kepada akhlak yang tidak baik. Seterusnya dijatuhi hukuman jika sabit kesalahan. Besar kemungkinan dipenjara dan kalau melebihi ia ada menjual dadah boleh dikenakan hukuman gantung. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, meningkatkan kadar jenayah seperti curi dan merompak. Rompakan terjadinya curi dan rompakan. Untuk mendapatkan dadah, mereka boleh dalam keadaan yang mencuri dan merompak. Okey, yang kelima, mengganggu ketenteraman awam akibat peningkatan kadar jenayah. Ini sudah tentu mengganggu ketenteraman orang ramai. Okey, seterusnya, menjatuhkan maruah diri sendiri dan keluarga. Bukan saja untuk dirinya yang jatuh maruah, malahan keluarganya pun ikut terbabit. Kesian kalau keluarga sudah ikut-ikutan malu mendapat aib tu, kesian benar keluarga yang menanggung. Yang ketujuh, merugikan diri sendiri, keluarga dan negara. Ini sudah tentu. Kalau sudah ia akan bebas daripada penjara, belum tentu ia ni kena terima oleh masyarakat. Jadi akibat penyalahgunaan dadah ni mestilah kita ni elak. Dan seterusnya, akhir sekali, jadi kita ni mestilah beringat-ingat bahawa dadah itu berbahaya. Kita ni jauhi dadah, ingatlah orang yang tersayang. Kerana apa? Jangan biarkan keluarga anda musnah kerana dadah. Kesian keluarga, ingat keluarga. Dan akhir sekali, dadah perosak kehidupan. Jangan silap memilih jalan hidup. Jadi kita ni tahu, mesti kita ni beringat kerana dadah ni boleh menghancurkan diri kita ni. Bukan saja diri kamu, malahan keluarga kamu mendapat malu dan merugikan negara, bangsa dan agama. Okey, sampai sini saja. Nauzubillah min zalik. Kita ni jauhi dadah ni. Kita ni beringat-ingat bahawa dadah perosak kehidupan. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.